Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Pada hari ini, kita akan menyambung lagi tajuk pelajaran kita dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 2. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk Aku Warga Negara Malaysia. Murid-murid tahu apa itu warga negara? Warga negara ialah hak kerakyatan bagi sesebuah negara. Kita tinggal di negara Malaysia dan dilahirkan di negara Malaysia. Jadi, kita merupakan warga negara Malaysia. Apakah bukti kita warga negara Malaysia? Bukti bagi menunjukkan kita warga negara Malaysia ialah kad pengenalan iaitu MyKad bagi yang dewasa dan MyKid bagi kanak-kanak. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3.2 iaitu mengedit dan mengundikan hasil penulisan daripada aspek tanda baca. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat pertama, memahami konsep dan penggunaan tanda baca dengan betul. Kedua, dapat mengenal pasti kesalahan tanda baca. Dan yang ketiga, dapat mengedit dan membetulkan kesalahan tanda baca. Murid-murid tahu apa itu tanda baca? Jom kita kenali dahulu apakah konsep tanda baca dan contoh-contoh tanda baca yang ada. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya meletakkan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca diletakkan di tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Berikut adalah antara contoh tanda baca dan simbolnya. Tanda noktah atau tanda titik, tanda koma, tanda tanya atau soal, tanda seru, tanda sempang atau sengkang, tanda noktah bertindih dan tanda pengikat kata. Murid-murid, sekarang mari kita lihat penggunaan tanda baca ini dalam ayat secara ringkas. Huruf besar digunakan pada huruf pertama kata pada setiap ayat atau pada awal huruf kata nama khas. Tanda noktah atau titik pula diletakkan di akhir ayat yang bukan ayat tanya atau ayat seru. Tanda koma pula digunakan untuk menyambung ayat atau memisahkan benda yang sama jenis. Apa pula kegunaan tanda soal? Tanda soal digunakan di akhir ayat tanya atau apabila menulis soalan dan juga untuk meminta sesuatu. Tanda seru pula mesti digunakan pada akhir ayat seru. Tanda petik pula digunakan untuk mengapit cakap ajuk. Murid-murid, sekarang kita akan membaca petikan dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 15. Kita akan mengenal pasti tanda baca yang terdapat dalam petikan dan juga melengkapkan petikan dengan tanda baca yang sesuai. Aku warga negara Malaysia. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Baiklah murid-murid, bolehkah kamu mengenal pasti tanda baca yang terdapat dalam petikan ini? Antara tanda baca yang ada ialah tanda petik, tanda soal, tanda seru, huruf besar dan noktah. Murid-murid, kamu jumpa atau tidak tanda baca tersebut? Baik murid-murid, sekarang kita akan membaca ayat dan melengkapkan tempat kosong yang sesuai dengan tanda baca yang betul. Mari kita baca ayat yang pertama. Syabas Hasan, Idris dan Kokbun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Terdapat 4 tempat kosong yang harus diisi dengan tanda baca yang sesuai.
Tanda baca yang pertama iaitu sebelum perkataan syabas. Apakah tanda baca yang sesuai diletakkan di situ? Tanda baca yang sesuai ialah tanda petik kerana ini merupakan perbualan dialog iaitu cakap ajuk. Cuba kita lihat tempat kosong yang kedua pula iaitu selepas perkataan Hasan. Apakah tanda baca yang sesuai diletakkan di situ? Tanda baca yang sesuai diletakkan di situ ialah tanda koma kerana tanda koma digunakan untuk benda yang sama jenis iaitu Hasan, Idris dan Kokbun merupakan mewakili benda yang sama jenis iaitu manusia. Seterusnya kita lihat pada tempat kosong yang ketiga iaitu selepas perkataan daerah. Apakah tanda baca yang sesuai bagi tempat kosong ini? Tanda baca yang sesuai bagi tempat kosong ini ialah tanda seru kerana ini merupakan ayat seruan iaitu perkataan syabas, kata seru. Apakah tanda baca yang perlu diletakkan pula pada kotak kosong yang terakhir bagi soalan nombor 1? Tanda baca yang sesuai diletakkan bagi tempat kosong tersebut ialah tanda petik bagi mengakhiri ayat atau menutup perbualan dialog tersebut. Seterusnya mari kita baca ayat yang kedua. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga tempat kosong. Apakah tanda baca yang sesuai diletakkan pada tempat kosong ini? Tanda baca yang sesuai diletakkan pada tempat kosong ini ialah tanda koma iaitu digunakan bagi menyambung ayat. Kata Cikgu Ramlan lagi. Apakah tanda baca yang sesuai diletakkan selepas perkataan lagi? Tanda baca yang sesuai bagi tempat kosong ini ialah tanda noktah. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat situasi di rumah pula. Ayat pertama. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Apakah tanda baca yang sesuai diletakkan pada tempat kosong ini? Tanda baca yang sesuai diletakkan bagi tempat kosong ini ialah tanda soal kerana ini merupakan ayat tanya iaitu kita boleh lihat pada perkataan di manakah. Ayat kedua. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Ini merupakan ayat seruan. Jadi, tanda seru haruslah diletakkan pada ayat seruan. Seterusnya, sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Apakah tanda baca yang harus diletakkan pada tempat kosong ini? Tanda baca ini melibatkan penggunaan huruf besar iaitu Malaysia merupakan kata nama khas. Jadi, huruf M haruslah ditulis dengan huruf besar. Nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tempat kosong. Tanya Hasan. Murid-murid, ini merupakan ayat permintaan atau untuk meminta sesuatu. Jadi, tanda soal haruslah diletakkan pada ayat nombor 3. Mari kita lihat ayat yang keempat. Amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Baiklah murid-murid, untuk mengetahui tanda baca apa yang sesuai diletakkan dalam ayat ini, kita haruslah mengenal pasti jenis ayat ini. Amboi merupakan kata seru. Jadi, amboi bijaknya anak ayah merupakan ayat seruan. Bagi ayat seruan, kita haruslah meletakkan tanda seru. Jadi, bagi tanda baca dalam ayat yang keempat ini, tanda seruan. Baiklah murid-murid, jadi cikgu harap kamu dapat memahami tajuk pembelajaran kita dan topik kita pada hari ini. Jumpa lagi di kelas kita yang akan datang. Bye!